Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita menyambung kembali pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, dan pada petang ini kita akan menyambung pada bab yang ke-9. Kita masih lagi pada bab yang ke-9 berkenaan dengan keadaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-69. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. An Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Qala Malik bin Dinar sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma al-dhafaf faqala an yatanawala ma'an nas. Maksudnya diriwayatkan daripada Malik bin Dinar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpeluang merasai kenyang daripada roti yang dimakannya selamanya, dan begitu juga daripada daging yang dinikmatinya kecuali ketika dhafaf. Malik menceritakan lagi, aku bertanya ke seorang lelaki dari Arab Badui, apa makna dhafaf? Lalu dia menjawab, baginda makan bersama orang ramai. Jadinya hadis ni nak beritahu kat kita yang Nabi SAW itu tidak berpeluanglah merasai kenyang daripada roti yang Nabi makan dan juga daging yang Nabi makan, kecuali ketika mana dhafaf, ataupun ketika mana dhafaf ini, kata seorang Arab Badui tadi tu, dia kata dhafaf ini adalah makan bersama orang ramai, memakan dengan para sahabat. Jadinya Nabi ini tidak pernah kenyang kecuali makan bersama dengan sahabat-sahabatnya lah, baru Nabi akan merasai kenyang. Hadis ini nak ceritakan bahawa Nabi SAW tidak pernah menikmati makanan hingga kenyang kecuali apabila baginda makan bersama orang lain, iaitu ketika bertamu atau menerima jemputan kenduri. Kalau Nabi SAW makan di rumah dan sebagainya, Nabi tidak pernah kenyang lah. Nabi tidak pernah kenyang makan roti ataupun apa-apa saja makanan, Nabi tidak pernah kenyang, melainkan kalau ada menerima jemputan dan sebagainya daripada kalangan para sahabat, barulah Nabi SAW akan makan dengan kenyang. Maksud kenyang itu bukanlah hingga perut penuh akan tetapi hanya sekadar 2/3 perut sahaja, kerana Nabi SAW selamanya tidak pernah makan hingga perut penuh. Maksud kenyang Nabi SAW ini bukan kenyang yang bersangatan kenyang, bukan kenyang yang perut sampai perut kita penuh, tapi hanya 2/3 sahaja daripada perut. Nabi SAW makan bahagian diberikan untuk ruang makanan 2/3 sahaja. Itu tidaklah sehingga perut Nabi SAW itu dipenuhi dengan makanan. Jadinya pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini adalah dapat kita faham bahawa kesempitan hidup Nabi SAW, iaitu baginda tidak selalu berpeluang menikmati makanan sehingga kenyang. Nabi SAW ini walaupun dia seorang Nabi, walaupun dia seorang kekasih Allah, walaupun Nabi ini kalau nak jadi kaya memang boleh sangatlah, tetapi Nabi SAW ini kalau kita lihat kehidupan di baginda pun tidak pernah merasai, tidak pernah berpeluang untuk
merasai nikmat kenyang. Tidak pernah untuk Nabi SAW itu kenyang, disebabkan kesusahan hidup yang dialami oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW juga memilih untuk hidup secara bersederhana. Lah. Ini level seorang Nabi SAW. Ini Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau kita ini nak mencontohi Nabi, lebih-lebih lagi kepada para pemimpin, lebih-lebih lagi kepada orang yang menjadi wakil masyarakat dan sebagainya, wakil rakyat dan sebagainya, kena dia baca bagaimana Nabi SAW itu, adakah baginda ini pernah kenyang selama mana riwayat hidup baginda. Adakah Nabi SAW itu pernah merasai kenyang yang bersangatan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ini menjadi pengajaran kepada kita dan juga kepada para pemimpin-pemimpin di luar sana lah. Supaya kalau kita ini nak makan terlalu kenyang, kita ingatlah bagaimana Nabi SAW itu tidak pernah merasai nikmat kenyang. Tidak pernah makan sehingga perut baginda penuh. Hanya makan sedikit, yang 2/3 sahaja. Dan 2/3 saja daripada ruang perut Nabi SAW itu diisi dengan makanan. Tidak kalau kita ini isi makanan dengan penuh. Itu beza kita dengan Nabi SAW. Tapi kita boleh ambil lah contoh apa yang Nabi lakukan untuk kita ikut. Walaupun tak dapat untuk kita buat pada setiap hari, tapi kita buatlah sekadar kemampuan kita. Sebulan sekali pun kira cantik lah kalau kita ikut bagaimana kehidupan Nabi SAW. Kena pastikan dalam sebulan tu ada waktu yang kita ini berlapar. Ada waktu yang kita ini makan makanan yang biasa-biasa, makan makanan yang tidak mewah. Ada waktu kita makan benda-benda yang murah, macam roti yang keras-keras dan sebagainya, ataupun makan benda-benda yang murah, yang simple. Jangan kita ini setiap hari kita nak makan makanan yang sedap saja, tapi kita juga kena didik diri kita ini untuk makan benda-benda yang simple, yang murah, yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu sedap dan sebagainya. Kita cuba untuk kita untuk kita mengikuti Nabi SAW. Dan lebih-lebih lagi kepada para pemimpin lah. Kalau para pemimpin itu lebih menunjukkan sikap untuk sentiasa nak makan sedap je, sentiasa nak beli pakaian mewah-mewah, sentiasa nak beli benda-benda yang benda-benda yang dia punya keperluan hidup yang berlebihan, yang mewah barangan mereka itu. Ingatlah bagaimana kehidupan Nabi SAW. Nabi sendiri pun, walaupun baginda itu merupakan kekasih Allah, tetapi memilih untuk hidup secara zuhud, memilih untuk hidup secara tawaduk, memilih untuk hidup secara bersederhana. Itu Nabi SAW. Jadinya macam saya sebutkan tadi, perlulah ada dalam waktu sebulan kita, dalam tempoh dalam setiap bulan tu kena adalah kita ini jadikan kehidupan Nabi itu sebagai contoh. Kita ikut bagaimana kehidupan Nabi. Nabi SAW itu makan roti dari roti barli. Roti barli ni roti yang keras, roti yang kalau orang kata roti yang tidak sedap. Kita cuba makan. Jangan kita asyik nak makan roti-roti yang sedap je, roti gardenia dan sebagainya. Kita kena cuba juga kita ini makan roti-roti yang keras dan sebagainya. Untuk kita itu dapat kita faham sedikit bagaimana keadaan hidup Nabi SAW. Jadinya itu merupakan hadis yang terakhirlah di bab yang ke-9. Dan apa yang kita boleh simpulkan daripada dua hadis yang kita baca kan, hadis yang ke-68 dan juga 69 itu, yang pertamanya adalah Nabi SAW itu hidup dalam serba kekurangan, menikmati makanan hanya sekadar untuk meneruskan hidup. Nabi ini hanya makan untuk meneruskan kehidupan. Bukannya Nabi SAW ini makan untuk hidup. Bukan Nabi SAW ini hidup untuk makan, bukan. Tapi Nabi SAW itu makan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan, hanya untuk ada sedikit tenaga untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kerja-kerja dan sebagainya. Bukan Nabi SAW itu hidup untuk makan. Bukan Nabi SAW itu hidup untuk makan terlalu banyak, untuk menikmati makanan yang lazat-lazat, yang sedap-sedap, bukan. Tapi Nabi SAW itu menikmati makanan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan. Jarang-jarang baginda dapat makan dengan kenyang, kecuali pada ketika tertentu,
iaitu ketika bertamu atau menerima jemputan kenduri. Begitupun baginda tidak pernah makan melebihi 1/3 perut, 1/3 ruang perutnya. 1/3 ataupun 2/3 daripada ruang perutnya. Nabi SAW walaupun makan bersama dengan para sahabat, makan bersama dengan orang ramai, pergi jemputan dan sebagainya, tidak pernah baginda itu makan dengan bersangat dan kenyang. Tidak pernah Nabi itu makan dengan sangat-sangat kenyang. Hanya makan untuk sekadar 1/3 ataupun 2/3 ruang perut Nabi SAW sahaja. Tidak dipenuhi keseluruhan ruang perut Nabi itu, tidak dipenuhi dengan makanan. Lepas tu yang keduanya, keadaan hidup yang dirasai oleh Nabi SAW turut dirasai oleh sahabat-sahabat baginda. Lebih-lebih lagi terutamanya kepada Ahlu Suffah lah. Ahlu Suffah ini antaranya Sayyidina Abu Hurairah. Mereka ini memang apa yang Nabi makan, itulah yang mereka makan. Kalau Nabi SAW tidak makan, mereka pun akan berlapar lah. Kalau Nabi SAW puasa, mereka pun akan puasa. Kalau Nabi SAW makan kurma, mereka pun akan makan kurma. Itu golongan Ahlu Suffah. Mereka ini hanya duduk beribadah kepada Allah dan mengajarkan ilmu. Itu saja. Itu golongan Ahlu Suffah. Mereka ini memang hidup mengikuti Nabi SAW. Tetapi setelah kewafatan baginda Nabi SAW dan Islam ketika itu diperintah oleh Khulafa Ar-Rashidin, para sahabat, khalifah, diperintahkan oleh khalifah, maka adalah mereka ini Ahlu Suffah yang dulunya hidup dengan keadaan kekurangan, dengan serba kekurangan, kesusahan dan sebagainya itu, selepas baginda wafat, barulah kehidupan mereka ini dapatlah sedikit kesenangan, dapatlah sedikit kesenangan untuk mereka ini menikmati makanan-makanan yang lazat dan sebagainya. Kerana masa mereka itu bersama dengan Nabi, tidak mereka ini mendapatlah makan dengan bersangat dan kenyang, tidak dapat makan dengan kenyang dan sebagainya. Tapi setelah baginda wafat dan Islam pada ketika zaman khalifah pun sudah semakin berkembang, sudah semakin luas, maka dapatlah mereka itu menikmati nikmat kesenangan sedikitlah pada zaman khalifah. Itu para sahabat Nabi SAW. Jadinya itulah yang kita boleh sentuh, kita boleh kongsikan berkenaan dengan keadaan hidup Nabi SAW dengan para sahabatnya. Tidak pernah Nabi kita ini berasa bersangat dan kenyang ketika mana Nabi makan. Kalau Nabi kenyang pun, itu pun kalau ada jemputan daripada para sahabat ataupun makan bersama dengan para sahabat di majlis-majlis dan sebagainya. Tapi itu pun Nabi tidak memenuhi keseluruhan ruang perut baginda itu dengan makanan. Dia tinggalkan sedikit untuk adalah ruang untuk bernafas dan sebagainya. Jadinya nanti ada lagi dalam bab yang ke-9 ni, dia ada bab sambungan dia. Nanti ada dalam bab-bab yang lain, antara yang menceritakan tentang apa yang Nabi makan, sifat makan Nabi SAW, apa yang Nabi minum dan sebagainya. Nanti itu akan diceritakan lah dalam bab yang akan datang, insya-Allah. Masih jauh lah, itu dalam bab yang ke 50 lebih kurang, dalam bab yang ke-52 insya-Allah akan diceritakan tentang makanan yang Nabi makan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan insya-Allah kita pada hari esok akan bersambung pada bab yang ke-10 berkenaan dengan khuf ataupun kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada bermanfaat insya-Allah.